iman dan Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ni kali yang keberapa pun Ustaz dah tak ingat atau surah. Mungkin yang keempat, kelima macam tu lah. Jadi alhamdulillah pada malam ni kita membincangkan satu tajuk mengenai berlumba-lumba dalam kebaikan. Kita tahu ramai hari ni bila sebut tentang berlumba-lumba dalam kebaikan, kita tahu mengenai kebaikan-kebaikan yang telah diperintahkan Allah kepada kita. Tapi hidup di atas muka bumi, di sana juga ada perlumbaan. Ramai di kalangan masyarakat hari ini berlumba-lumba. Kalau kita tengok di media sosial itu, berlumba-lumba untuk menunjukkan kehebatan, menunjukkan mengenai kemewahan, tunjukkan tentang apa yang mereka ada. Ramai. Dan tak lebih kurang juga kita yang berada di surau, kadang-kadang ialah bisikan syaitan yang disebut talbisul iblis, belitan syaitan. Dahsyat balong. Kadang-kadang syaitan ni dia pelbagai. Dia tahu apa masalah kita, di mana kekurangan kita. Jadi di situlah dia akan menggoda dan cuba menghasut supaya kita pergi ke tempat ataupun perkara-perkara yang tidak diredai oleh Allah. Kalau hari ini manusia berlumba dalam nak mengumpulkan harta, saham, jadi adakah ia salah? Tidak. Jadi Islam bukan kata tak boleh nak berlumba ataupun tidak boleh untuk mencari kekayaan. Boleh, tidak jadi masalah. Tetapi mestilah kekayaan, harta yang dicari mestilah mendatangkan hasil untuk menjemput redha Allah, untuk mendatangkan kasih sayang Allah kepada kita. Sebab tu di dalam ayat suci Al-Quran Allah sebut, Bismillahirrahmanirrahim, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Apa yang Allah sebut? Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau benar mereka ni sayang, kalau benar mereka ni cinta kepada aku, fattabi'uni, maka ikut baginda Rasulullah. Bila kita ikut Allah, bila kita ikut Rasulullah, apa yang Allah perintahkan kepada Nabi kita ikut. Apa yang Allah suruh kepada baginda Rasulullah kita ikut, kita buat seperti mana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Kata Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni yuhibbukumullah, maka Allah akan sayang. Sebab tu kata ulama, laisa sya'an tuhib, walakin asy'an tuhab. Bukan menjadi satu persoalan. Maklum hari ni ramai orang kata saya sayang Allah, saya cinta Allah. Ramai tak? Ramai. Dalam media sosial, alhamdulillah saya rindu Rasulullah, alhamdulillah saya cinta Allah. Senang. Benda yang senang kita lafazkan. Kita sayang, kita cinta. Kita kata kita rindu Rasulullah, kita kata kita sayang Allah, cinta Allah. Tu semua senang. Tetapi kata ulama, bukan menjadi satu persoalan apabila kita mengatakan kita sayang dan kita cinta Allah. Itu bukan satu persoalan. Tapi persoalannya, adakah Allah sayang kita? Pernah maklum, pernah tak Pak Long kita tanya hati kita, Allah sayang tak aku ni? Pernah tanya tak? Pernah tanya Pak Long? Malam ni kena tanya. Pernah tanya tak? Allah sayang tak pada aku? Bagaimana Allah nak sayang kalau kita hari ni tak ikut Allah? Kita tak ikut apa yang Rasulullah buat. Kita tak ikut apa yang Islam suruh. Kita tak ikut apa yang perlu kita buat. Jadi kita tak ikut. Adakah Allah sayang kita? Adakah Allah cinta? Sebab tu kata ulama, bukan menjadi persoalan kita sayang kepada Allah. Bukan tu persoalannya. Kan macam dulu Pak Long waktu zaman duk bercinta ni kan dengan Mak Long ni, bukan persoalan kita sayang dekat perempuan. Kita duk kata, saya sayang dekat dia, saya cinta dekat dia, saya kasih dekat dia. Dia sikit habuk tak teringin dengan kita. Dia tengok kita jeling. Boleh blur dah kita. Dia bukan jadi persoalan. Tetapi yang menjadi persoalan, dia sayang tak dekat kita? Kalau kita pun perangai macam penyamun tarbus, tak. Jadi persoalan dia begitu juga dalam Islam, dalam kasih sayang kita kepada Allah. Kita hari ni duk sebut kita sayang Allah, tapi berapa banyak Allah sayang dekat kita? Kalau kita hari ni tak ikut perintah Allah, kalau kita hari ni benda yang patut kita pergi cari redha Allah, kita tak pergi cari. Nanti Ustaz akan bagi contoh macam mana nak menjemput kasih sayang Allah. Ini yang tajuk kita pada malam ni. Boleh Pak Long? Boleh? Kuliah malam ni habis pukul 10, boleh? Boleh? Ni ayat 2 botol
Dia bagi pukul 10 dia kata ustaz boleh. Tapi lepas tu kena tangkap. Dia kata 10 minit ustaz. Isyak 10 minit berhenti. Ustaz kata tak apa, sebelum isyak boleh berhenti. Jadi maklum yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 133. Ayat 133. Bismillahirrahmanirrahim. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Surah Al-Imran ayat 133. Ayat ni kita kena renung, muhasabah, kita kena muhasabah diri kita Pak Long. Allah kata, dan segeralah kamu kepada mengerjakan amalan-amalan yang baik untuk mendapatkan keampunan daripada Tuhan kamu. Allah kata wasari'u, segera, cepat, pecut. Tu yang ustaz hantar dalam laman media sosial ustaz. Siapa yang mengikuti, dan ustaz hantar juga di surau, hantar. Alhamdulillah. Ustaz kata kalau hari ni kita duduk bawa kereta, kan, kita tak boleh nak pecut. Sebab apa? Di sana ada AES. Contoh daripada nilai, ustaz duduk nilai, daripada nilai nak pergi ke Bangi ada AAS. Dia duduk situ 90. Kita dah hafal tempat AES ni, wajib hafal. Quran tak apa lagi. Dia AES ni sebab sekali dia tangkap gambar kita, walaupun bukan artis, 300. Kan? Jadi kita duk bawa 120 contohlah. Kita nak bawa laju ni, nak pergi satu tempat 120, 110, bila situ kamera kita tak boleh laju. Sebab apa? Dia tangkap. Jangan kata Pak Long takut, ustaz-ustaz pun takut duduk kiri. Lorong 80 bawa 70, padahal 90 boleh lagi, tapi takut punya pasal 80. Tapi Allah kata wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Kamu cepat laju. Berapa laju Pak Long nak bawa tak apa. Berapa laju kita nak bawa hari ni, jalan untuk menuju Allah, berapa laju tak apa. Ustaz, saya nak buat 12 rakaat solat, boleh? Tak apa. Kalau itu kemampuan kita, ustaz, hari ni saya nak bersedekah seluruh harta saya, boleh ke ustaz? Boleh. Tak ada masalah. Kalau itu kita rasa memberikan perniagaan, keuntungan kita untuk mendapat kasih sayang kepada Allah, maka segerakan, silakan, jangan tangguhkan dan jangan lewatkan, bersegera kata Allah. Tu beza kita nak mencari redha Allah. Sebab tu hari ni orang baca Quran, orang tanya perbahasan ni, nanti ustaz akan bagi 5 amalan untuk kita bersegera mencapai redha Allah untuk masuk ke dalam syurga. 5 amalan. Antaranya Al-Quranul Karim. Orang duk sibuk, ustaz, berapa banyak kita kena baca Quran. Bukan masalah banyak ataupun sedikit, tetapi berapa banyak kita kadar, kita faham Al-Quran untuk diamalkan. Sebab tu apabila Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam surah Al-Imran ni, Allah kata segera mengerjakan amalan-amalan yang baik. Kita segeralah maklum hari ni apa saja amalan yang boleh mendatangkan kebaikan, menjemput redha Allah. Yang ni lah yang kita duk sebut apabila kita kata sayang kepada Allah, kita ikut baginda Rasulullah, kita ikut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka menjemputlah kasih sayang Allah. Bukan tu saja, Allah akan berikan kepada kita keampunan. Allah ampunkan dosa. Pak Long, kita hari ni apabila tibanya sakaratul maut, maklum bila tibanya sakaratul maut, kita tak nak apa pun di atas muka bumi melainkan keampunan Allah. Apabila tibanya sakaratul maut, contohlah seseorang tengah dalam keadaan nazak, pergi bagi dekat dia KFC, tanya kat dia, ni Pak Long rasa nak makan apa? Tom yum ada, nasi goreng ada, kan, nasi goreng pula USA ada. Pergi tanya dia nak tak? Dia takkan nak. Waktu tu dia harapkan kalau Allah boleh lewatkan, dia punya sakaratul maut tu, kematian yang Allah boleh lewatkan, dia minta, dia pohon untuk apa? Untuk mencapai keredaan Allah dan keampunan Allah. Sebab tu kita hari ni Pak Long, apabila Allah Subhanahu wa taala kata bersegera, maka kita kena berlumba-lumba dalam mencapai kebaikan dan redha Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sentuh di dalam surah Al-Baqarah ayat 148. Ayat ni selalu dibaca. Fastabiqul khairat. Ni tajuk kita. Maka berlumba-lumbalah kamu mengerjakan kebaikan. Sebab tu kalau kita tengok
para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka sentiasa bersegera berlumba-lumba dalam mencapai redha Allah Subhanahu wa taala. Cari apa saja perkara yang boleh mendatangkan redha Allah, apa saja perkara yang boleh mendatangkan kasih sayang Allah kepada mereka, maka mereka akan berlumba-lumba. Nanti kita akan tengok beberapa kisah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, bagaimana mereka berlumba-lumba dalam mencapai redha Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, amalan yang boleh kita mencapai untuk mengerjakan ataupun kita bersegera dalam kita berlumba-lumba dalam mencapai redha Allah Subhanahu wa taala, seperti mana di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imamul Muslim di dalam sahihnya daripada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu qala kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ataituhu biwudu'ihi wa hajatihi faqala li sal faqultu as'aluka murafiqatuka fil jannah qal aw ghairu zalik qultu huwa dhak qala fa'anni ala nafsika bikathrati sujud. Daripada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, satu hari dia kata dia duduk di rumah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidur di rumah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia khadam kepada baginda Rasulullah, maksudnya dia pembantu baginda Rasulullah. Ketika mana dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imamul Muslim dalam sahihnya, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam qada hajat, maka Rabi'ah ni laki-laki, bukan Rabi'ah perempuan. Rabi'ah, dia nama dia Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, laki-laki. Rabi'ah ni dia sediakan tempat Nabi nak berwuduk. Sebab lepas Nabi qada hajat, maka Nabi nak berwuduk. Maka dia buat satu tempat, dia bawa satu bekas air supaya Nabi boleh berwuduk selepas daripada qada hajat. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala li, kata Nabi kepada Rabi'ah, sal, minta apa yang kamu nak. Minta apa yang kamu nak. Balong, kalau Nabi kata dekat kita minta apa yang kita nak, rasa-rasa apa yang kita minta? Balong, hari ni kata-kata orang minta apa balong? Dalam doa dia apa dia? Ya Allah, bagilah kaya ya Allah. Betul tak? Ya Allah, luaskanlah pintu rezeki. Tak apa, no, boleh minta, tak apa. Boleh jadi niat kita, ya Allah, kalau aku kaya ya Allah, aku akan sedekah, betul? Aku akan infak tiap-tiap bulan, bukan tiap-tiap tahun, tiap-tiap bulan pergi umrah. Mungkin itu niat dia, betul? Salah ke ustaz? Tak salah. Tapi minta redha Allah. Tapi dalam Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, Rabi'ah ni dia kata, ketika mana Nabi kata kepadaku minta, faqultu as'aluka, aku minta kepada engkau ya Rasulullah untuk aku ikut engkau ke syurga, untuk aku duduk dengan engkau di syurga, nak bantu engkau di syurga. Qal aw ghairu zalik, kata Nabi, selain daripada tu tak apa, aku boleh minta, tapi ada tak yang lain daripada tu? Kata dia, huwa zak, aku nak yang tu. Ni sahabat ni, Rabi'ah ni, dia tak nak minta, dia kata ya Rasulullah, aku nak minta ni, aku nak duduk dalam syurga dengan engkau ya Rasulullah, nak jadi pembantu engkau ya Rasulullah, nak duduk dalam syurga. Tu aku minta supaya engkau perkenankan. Kata baginda Rasulullah, au ghairu zalik, minta yang lain. Kata dia, dah, aku nak yang tu. Tak nak ni dunia ni semua dia tak nampak, dia nak yang tu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'inni ala nafsik bikasratis sujud. Palong, kalau kita nak duduk dengan Nabi, kata para alim ulama, ambil hadis ni. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bantulah diri kamu dengan memperbanyakkan sujud. Hari ni siapa-siapa yang nak duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa-siapa yang nak berdamping bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan yang pertama mesti kita berlumba-lumba dalam memperbanyakkan sujud, iaitu perbanyakkan solat. Palong, antara perkara dalam solat yang kita kena berlumba-lumba, yang ustaz tengok kita tak berapa nak berlumba-lumba, tak berapa. Solat okey, palong, solat okey, tapi tak berapa nak berlumba-lumba. Ketika mana mendirikan saf, ketika mana mendirikan saf, ingat tak apa yang disebutkan oleh baginda Rasulullah dalam hadis? Nabi kata, jika kamu mengetahui apa yang ada pada nida, apa yang ada pada seruan azan, dan apa yang ada pada
saf yang pertama, maka kamu akan berebut untuk mendapatkan saf yang pertama. Tapi kalau kita tengok kadang-kadang kalau kita pergi solat Jumaat ke, kalau kita pergi, kita suka duduk ni kat ujung-ujung pintu. Sebab apa? Sebab senang nak keluar tak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, cabut. Betul tak? Tapi kata ulama, al-ithar fil qurb makruh. Kata ulama, apabila kita hari ni dengan perkara yang boleh mendekatkan diri kepada Allah, kita melengahkan, kita melewatkan, hukumnya makruh. Contohnya saf salat. Kalau saf salat, kalau hari ni saf pertama, kadang-kadang bila ada ruang kosong, kita selalu paling baik kita jadi manusia pada waktu tu, kita tengok, sila tak apa, sila tak apa, depan, saya belakang tak apa. Tapi cuba bak kambing golek tengok. Okay. Surah buat kambing golek, ni hormat orang tua dulu, hang belakang. Dia aku duduk depan. Okay. Dia duduk pegang pinggan dulu. Okay. Sebab tu kita kena tanya, kita berebut tak untuk mencari redha Allah? Cuba tanya, ni saf ni, kebanyakan orang buat benar ni. Kebanyakan, rata-rata orang hari ni duk pergi buat. Ada saf depan, dia sanggup duk belakang, tak apa. Sedangkan Nabi kata, kalau hampa tahu, kalau kamu tahu apa yang ada pada saf yang pertama, berebut palung. Sebab saf yang pertama ni ganjaran cukup banyak, tapi kita tak nampak. Lainlah kalau hari ni, kalau kita duk pergi buat benda ni, nampak kan? Contoh satu amalan, apabila kita buat, Allah bagi cash. Ui, nampak. Ui, berebut orang. Sebab nampak. Lepas habis solat, 200. Kan? Siapa sah pertama, 200. Sah yang kedua, jadi 100.5. Sah yang ketiga, 100. Sah yang keempat, 50. Sah yang belakang, RM25. Lagi belakang, telur ayam. Jadi kita duk pakai ni, bila nak masuk ni, waktu ni bila nak masuk, duduk. Waktu ni bila nak masuk, duduk tengok waktu bila nak masuk. Tapi kita tak nampak ganjaran tu. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan. Ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak silap ustaz Sa'id Al-Khudri. Ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam riwayat, dia selama 40 tahun tak pernah tengok tengkok manusia ketika solat. Tak pernah tengok tengkok manusia. Apa maksud dia? Saf pertama. Tak pernah tengok. Kita jangan kata tengkok, pungkok orang pun kita duk tengok. Duk saf belakang, tengok kain orang, gajah duduk. Betul ya? Tapi berapa banyak kita duk saf pertama? Ni dalam ayat ni Allah kata berlomba, tapi kita tak nampak benda perlombaan tu, tak nampak. Kita tak nampak perlombaan. Sebab tu kata Nabi SAW dalam hadis Muslim, kalau kita hari ni nak dapat ganjaran, nak duduk dengan Rasulullah, kita hari ni nak bersama dengan Rasulullah, maka kita perbanyakkan sujud, perbanyakkan solat. Sebab tu solat ni benda yang paling penting. Lagi-lagi hari ni kalau kita tengok dalam ibadah solat kita, bangun malam, berapa banyak kita qiyamul lail. Pak Long, kita kena sedar, Allah bagi peringatan zaman Covid ni, Allah ingatkan dekat kita. Allah bagi peringatan, tapi berapa banyak orang ambil peringatan, dia bangun malam, dia istighfar, dia muhasabah diri, solat duha, dia solat dekatkan diri dia kepada Allah. Berapa ramai Pak Long? Allah tak hantar ni yang besar-besar. Allah tak hantar benda yang boleh kita nampak ni. Allah hantar satu virus yang kita tak nampak, tapi tak ramai orang ambil ikhtibar. Dunia hari ni habis disebabkan virus ni, COVID-19 ni Pak Long. Allah hantar COVID ni, satu dunia bercelaru habis. Kan, dalam keadaan kita hari ni, dulu tak boleh nak datang, alhamdulillah kita boleh datang surau, kita boleh rapatkan soft, maksudnya rapatkan orang kata hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksudnya rapat soft tu bukanlah kita kena rapat, kena ikut. Maksudnya kita rapatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita datang, kita berjumpa, maksudnya boleh kita duduk hari ni dengar tazkirah. Jadi kita kena ambil pengajaran.
Tapi yang ustaz pelik, kadang-kadang ada orang yang minta, dia kata, ustaz, kita kena buka masjid ni 24 jam, jangan tutup. Solat pun rapat-rapat, kan? Kita kena ikut perintah Allah. Tapi yang cakap tu masjid pun tak datang. Oh, ni masalah. Dia kena datang. Bila dibuka pintu, datang. Ramai kan? Penuh kan? Sebab apa? Kita nak mencari redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama mengenai tentang solat. Yang kedua, apa yang perlu kita berlumba-lumba dalam mencapai kebajikan? Kata para alim ulama, yang kedua adalah kita kena perbanyakkan sedekah. Berlumba-lumba dalam keadaan kita bersedekah. Di dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, kata baginda Rasulullah, la hasada illa fi ithnain, rajulun atahu Allah malan fasullita ala halakatihi fil haqq, wa rajulun atahu Allah al-hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perasaan hasad dan dengki ini dilarang kecuali pada dua benda. Hasad dan dengki ni maklum Allah tak benarkan, Nabi tak benarkan, melainkan dua benda je. Dua perkara je kita boleh hasad, dua perkara je kita boleh dengki, kata Nabi. Dengki terhadap seseorang yang Allah kurniakan harta kepadanya dan dia membelanjakan di jalan Allah. Sedekah. Maksudnya kita nak hasad hari ni, kalau boleh, kalau kita tengok orang sedekah, kita pun nak sedekah. Berlumba. Orang hari ni sedekah, masuk tabung masjid, kita tabung masjid, tak tahu ada. Rupanya surau ni ada tabung masjid lah. Dia buat tanya pula patutnya kita kena tahu berapa banyak tabung masjid ada kat surau. Berapa banyak kalau? Cuba tanya. Satu lah. Letaklah 4, 5. Tu yang orang tak jumpa. Kan? Satu tabung. Tak apa. Jadi kita kena berlumba. Kita tengok bagaimana kisah Abu Bakar dan Umar. Ketika mana Nabi SAW minta kepada para sahabat untuk diinfakkan harta. Maklum, Nabi minta siapa-siapa yang ada harta, infakkan. Umar Al-Khattab, waktu dia dengar seruan baginda Rasulullah, dia kata, dia tak pernah mendahului Abu Bakar. Umar tak pernah mendahului Abu Bakar dalam menginfakkan. Selalu bila Nabi minta, Abu Bakar sampai. Bila Nabi minta, yang sampai dulu Abu Bakar. Hebat, Abu Bakar ni minta, dia bagi. Umar kata, dia balik ambil harta dia. Jadi dia sampai dekat Rasulullah, dia cepat-cepat ambil harta, dia jumpa, ya Rasulullah, ini adalah sebahagian daripada hartaku, separuh daripada hartaku aku bagi kepada engkau untuk infak. Tengok Abu Bakar tak sampai lagi. Waktu tu seronok. Umar kata dia dah mendahului Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian nampak Abu Bakar datang, ya Rasulullah, ini adalah keseluruhan hartaku untuk aku infakkan ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Umar bila dengar, dia kata sampai bila-bila dia tak dapat mendahului Abu Bakar As-Siddiq. Nampak belum? Kita hari ni ada tak berlumba-lumba dalam nak menginfak? Kalau orang hari ni bagi RM1, kita bagi RM10. Tengok kawan tu bagi RM1, RM1, aku mesti RM10. Ada? Kawan tu RM10, kita RM50. Kawan tu RM50, kita bagi RM500. Lepas tu demam seminggu. Allahu Akbar. Apa aku buat ni? Maknanya kita kena berlumba. Sebab tu orang yang bakhil ni Allah sebut di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surah Al-Ma'un. Di dalam surah Al-Ma'un Allah sebut 5 orang yang Allah celakakan. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Wahai Muhammad, mahukah kamu aku tunjukkan 5 orang yang menipu dalam agama dia? 5 golongan yang menipu dalam agama. Dia kata beriman, dia kata ikut, tapi dia menipu. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la ya'uddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Mereka ni menghalang daripada harta dia untuk diinfakkan. Ni yang 4 tu
kita ceramah nanti bulan depan. Tapi yang satu ni yang ustaz nak sebut, orang bakhil. Uish, bakhil ni Pak Long, kalau ada sifat bakhil ni payah. Ustaz teringat satu cerita Pak Long. Satu cerita. Boleh lagi ni? Belum lagi kan? Oh, kita pun takut ni. Oh, okey, belum lagi. Ada satu cerita Pak Long tentang orang bakhil. Ada 3 jenis orang ni. Dia jenis 3 kawan ni, jenis paling bakhil, kedekut taik hidung mesin ni. Dia tahap memang betul-betul bakhil. Jadi mereka ni duduk dalam satu kampung. Ni ceritalah, cerita-cerita kan, untuk kita ambil pengajaran. Dia duduk dalam satu kampung. Orang kampung duk kata, hang ni bakhil betul, bakhil. Duduk dengar orang sebut dia bakhil, bakhil, bakhil ni banyak kali dah. Satu hari ni 3 orang ni mesyuarat. Dia pun kata, dia kata, kita ni orang duk kata bakhil, bakhil. Apa kata, kalau sekali kita pergi bagi sedekah dekat fakir miskin, baru orang tak kata kita bakhil. Ni orang duk minta, kita duk lagi. Kan, duk minta, kita duk lagi. Patutnya kita kena sedekah. Okey. Jadi 3 ni pun dia pun buat satu benda. Dia kata macam ni. Yang bakhil, yang orang yang pertama ni, yang ni nombor 1 punya bakhil. Dia kata macam ni, aku nak buat satu bulatan. Dia buat satu bulatan, aku akan campakkan duit. Mana-mana duit yang masuk dalam bulatan, tu aku punya. Tapi yang keluar bulatan, tu fakir miskin punya. Tu nombor 1. Nombor 2 dia kata, tak apa, itu hang punya style. Aku punya pula, aku buat satu garisan. Satu garisan panjang. Aku campakkan duit, yang mana jatuh belah kanan, aku punya. Yang jatuh belah kiri, fakir punya, aku sedekahkan. Yang ketiga, dia kata, itu semua tak apa, hampa buat. Aku punya, tak perlu buat garisan. Aku akan baling semua harta aku. Yang mana jatuh ke tanah, itu aku punya. Yang tak jatuh, fakir punya. Hak ni lagi kedekut punya, tak hidung masin betul. Apa yang jatuh aku punya, yang tak jatuh, tu semua aku bagi fakir. Memang semua jatuh, belum. Ni jenis kedekut ni macam-macam. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala kata, perasaan hasad dengki ni Pak Long, hasad dengki tak boleh melainkan 2. Satu, orang yang mempunyai harta, dia infakkan harta dia. Kena dengki. Kenapa dia boleh buat? Kenapa aku tak boleh buat? Kenapa orang boleh sedekah, orang boleh infak, orang boleh wakaf, tapi aku ni sebab apa berat? Kena check. Sebab tu kalau kita tengok kan, kita tengok hebat, Masya Allah, ada ustaz-ustaz, pendakwah, orang-orang budiman, hartawan, dia pergi sedekah. Kita hari ni, ya Allah, kalau boleh aku juga sedekah bagi. Tapi sedekah ni Pak Long, jangan ingat duit lah. Kalau kita hari ni ada ilmu, sedekah ilmu kita. Kalau kita hari ni ada apa lagi? Ada kudrat kita, ada kita punya kuasa kita, ataupun kita punya tenaga, sedekahkan tenaga kita. Datang surau bersih kan, ustaz saya apa pun tak ada, harta pun tak berapa nak ada, yang ni pun tak ada, tapi saya ilmu pun tak berapa nak ada, tapi saya ada kudrat, Allah bagi saya hari ni ada tenaga. Ustaz kata nak bersih mana, saya bersihkan. Itu sedekah. Kita guna tenaga kita. Kita tak boleh ada surau buat untuk bantuan, contoh nak bantuan kepada fakir miskin di sini, betul tak? Kita apa pun tak boleh. Kita ambil beras tu, pergi bagi. Tolong bawa beras, tu pun sedekah. Nampak? Sebab tu Pak Long, kita kena berlumba. Sebab apa hari ni yang kita tak nak berlumba dalam keadaan kita mengejar tentang akhirat. Kita tak berapa nak pergi kejar tentang akhirat. Kita tak berapa nak pergi segerakan tentang akhirat. Sebab tu kita kena tahu bahawa sedekah merupakan amalan yang kedua untuk kita berlumba-lumba dalam mengerjakan amal ibadat. Kemudian yang ketiga, di dalam hadis tadi ialah Allah sebut, sambung Bukhari, dia kata seseorang yang dikurniakan hikmah dan berhukum dengannya dan mengajarkannya. Tak apa. Yang ketiga, hadis yang dikeluarkan oleh Imamul Bukhari dan Imamul Muslim di dalam sahihnya. Yang ketiga, amalan membaca Al-Quranul Karim. Yang ketiga, amalan membaca, bersegera membaca Al-Quran. Kadang-kadang kita hari ni duduk bila Ramadan, belum lagi Ramadan kan, lambat lagi, ni baru Rajab, Syaban tak masuk lagi, Ramadan. Tak apa, Quran nanti Ramadan kita baca. Malung, berapa banyak Quran yang kita baca hari ni?
Ustaz, ramai orang tanya, Ustaz, macam mana saya nak baca Quran, Ustaz? Kadang-kadang saya ni tak reti, Ustaz, nak baca Quran. Tak reti tak apa, tapi kita cuba usaha untuk membaca. Tak boleh baca, kita dengar Quran. Sebab apa? Sebab kata ulama, hari ni kalau kita nak tahu kadar kita sayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nak tahu belum? Macam mana kadar kita tahu kita sayang kepada Allah? Berapa banyak kadar kita membaca Al-Quran, kata ulama. Berapa banyak kita baca Quran, maka begitu jugalah banyak. Sebab apa? Quran ni adalah firman Allah. Firman Allah, kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita rindu kepada seseorang, kita baca tak? Kita akan baca. Kita akan baca setiap helaian, setiap lembaran Al-Quranul Karim. Sebab apa? Itu adalah kalamullah. Allah berbicara dengan kita. Ketika mana Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita dengar, ya Allah, apa yang kau nak sebut, ya Allah, kepada aku? Contohnya Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam surah Al-Ghashiyah, hal ataka hadithul ghashiyah, wahai Muhammad, telah datangkah kepada kamu pengkhabaran tentang hari kiamat? Nabi bila dengar ayat ni dalam surah Al-Ghashiyah, ayat yang pertama, ada seorang wanita tengah baca. Dia baca hal ataka hadithul ghashiyah. Nabi tengah lalu, Nabi dengar, Nabi berhenti. Wanita tu bila baca ayat tu, Nabi dengar, Nabi berhenti. Dan Nabi jawab. Sebab ayat tu pertanyaan, hal ataka hadithul ghashiyah, wahai Muhammad, telah datangkah kepada kamu pengkhabaran tentang hari kiamat? Nabi berhenti. Nabi kata apa? Qad ja'ani, telah datang kepada aku, telah datang kepada aku. Maknanya Quran, Allah berfirman dengan kita, Allah berkata-kata dengan kita. Kita kena baca Quran macam tu. Bila Allah seru, wahai orang-orang yang beriman, Allah perintah kita beriman. Sebab tu kita kena tahu, oh Allah perintah. Sebab tu kita kalau sayang kepada Allah, baca Quran, biar faham Quran. Sebab Allah sebut dekat kita, Allah kata ni tak boleh, kita tinggal. Yang ni Allah redha, kita ikut. Sebab tu kita kena hari ni kena buat macam mana yang dibuat oleh baginda Rasulullah. Banyak ayat dalam surah Al-A'la, kan? Kita sabbihisma rabbikal a'la, kan? Allah kata apa? Bertasbihlah kepada Tuhan kamu yang maha tinggi. Kita ada buat apa? Kita tak ada apa-apa. Allah kata bertasbih, tasbih. Nabi SAW dalam hadis, Nabi bertasbih. Subhana rabbikal a'la. Nabi berhenti, Nabi bertasbih. Ini cara kita membaca Al-Quranul Karim. Berlumba balung dalam keadaan kita faham Quran, dalam kita praktikan Quran, dalam kita ambil Al-Quran, dalam kita buat apa saja mengenai tentang Al-Quran. Kita usahakan untuk mendengar, mendekatkan diri kita kepada Allah. Pagi-pagi Pak Long, kalau boleh hari ni rumah semua ada TV. Dalam TV pun ada internet hari ni, betul tak? Betul tak? Oh. TV, jangan kata TV, handphone pun ada internet. Buat setiap pagi sebelum suami nak pergi kerja Mak Long. Ni tugas Mak Long. Pak Long dia lupa, dia banyak benda dia nak fikir. Jadi tugas Mak Long. Ni tugas orang suri rumah. Setiap pagi sebelum anak nak pergi sekolah, nanti sekolah buka kan, sebelum daripada ni nak pergi kerja, nak pergi mana, nak pergi sarapan ke apa, setiap pagi Mak Long, tugas Mak Long buka Quran bagi satu rumah dengar. Boleh tak? Payah Mak Long? Tak payah pun. Orang baca, bukan kita baca. Betul tak Mak Long? Buka. Ustaz nak buka kat mana? Kat TV dah. Buka lah. Yang ada internet, buka. Kan? Nak apa? Sudais ada. Kan? Apa lagi? Al-Masyari ada. Dr. Hadi pun ada. Keredaan daripada kita. Bagi tak Mak Long? Allah bagi. Allah turunkan redha. Sebab kita dengar rumah digemarkan dengan Al-Quranul Karim. Ni pagi-pagi duk buka apa? Dandut. Kan? Ataupun Zumba kan, pagi-pagi duk Zumba sana, duk Zumba. Buka Quran dulu. Nak Zumba lepas tu lah. Ni buka Quran dulu, bagi dengar dulu Quran. Hati kita jadi tenang mendengar kalam-kalam Allah. Seperti mana dalam hadis tadi, la hasada illa fisnain. Kata Nabi SAW tadi, dua. Kata Nabi lagi, perasaan hasad dengki itu dilarang kecuali dua perkara. Yang pertama, apabila seseorang itu dikurniakan ilmu tentang Al-Quran dan dia membaca sepanjang malam dan siang.
Bila Allah kurniakan kepadanya kebolehan membaca Quran, dia tahu tentang Al-Quran, dia membacanya, kita kena dengki. Orang baca hari ni 1 juzuk, kita baca 2 juzuk. Orang baca 2 juzuk, kita baca 4 juzuk. Macam tu. Tapi Ustaz ingatkan, jangan kita biasakan diri dalam membaca Al-Quran melalui handphone. Bukan tak boleh, boleh, hukum dia boleh. Tapi handphone ni godaan dia tu. Kita buka pagi kan, lepas subuh, Bismillahirrahmanirrahim, Pak Mail call. Kan kita pun Allah dia ni. Kita pun ulang sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim, WhatsApp. Kan, jom lepak ni, dah boleh PKP ni pun boleh lepak kat kedai mamak. Kan, kedai dah boleh buka kan. Dah kata jom lepak. Sadaqallahul azim, dan sadaqallahul azim. Apa bahaya dugaan yang cukup dahsyat ni. Sebab tu Ustaz kalau boleh tak nak handphone ni, Ustaz tak nak baca. Sebab kadang-kadang dia masuk kan, dia naik atas kan. Kita duk bismillah. Tengok dulu. Buka Quran. Buka Quran. Bukan tak boleh. Boleh, Pak Long. Baca Quran melalui handphone boleh. Tapi kalau boleh, elakkan sebab dugaan dah cukup besar. Baik. Kata Nabi SAW, perasaan hasad dengki itu dilarang kecuali 2. Yang pertamanya, seperti mana yang disebutkan oleh baginda Rasulullah, seseorang yang dikurniakan ilmu tentang Quran, dia membacanya siang dan malam. Pak Long, ada seorang lelaki-lelaki, ni cerita betul Pak Long, seorang lelaki-lelaki, dia ni hafal Quran, Masya Allah. Setiap hari dia baca Quran, setiap hari dia tak pernah tinggal. Satu hari Pak Long ni seorang Pak Long di negara Arab. Yang menceritakan ni seorang doktor. Dia mengidap satu penyakit yang perlu kepada pembedahan. Dan pembedahan tu dia kena bius. Kan? Bius satu badan. Jadi sebelum bius tu, dia kata ke doktor, boleh tak berikan dia masa untuk membaca Quran. Dia pun baca. Selalu dia duk baca. Doktor tak apa, baca macam biasa. Kemudian bila dah dekat dah waktu pembedahan tu, doktor kata, Pak Long, sekarang ni kita kena buat pembedahan. Baik, dia pun terima, dia duduk letak Quran, dia pun bawa dimasukkan, cek dan sebagainya, bagi bius. Pak Long tahu apa terjadi? Dia dalam keadaan tak sedar tu, dia membaca Al-Quranul Karim. Cerita ni kisah benar yang diceritakan oleh seorang doktor di negara Arab. Dia baca Quran, Pak Long. Baca Quran. Lepas habis, Pak Long tu sedar, doktor ni sendiri tanya. Dia tanya kepada ni, Pak Long, dia kata, haji, dia panggil haji kan, orang Arab panggil haji kan. Pak Long lah bahasa Melayu dia, Pak Long. Haji dia kata. Kan, haji dia kata. Pak Long, dia kata, bila Pak Long tadi duduk kena bius tu, dia kata, bila kena bius tu, sedar lah? Dia kata tak sedar. Sedar tak apa yang dibaca? Dia kata tak tahu. Pak Long baca Al-Quranul Karim. Adakah kehidupan Pak Long selalu bersama Al-Quran? Dia kata, sentiasa apabila aku ada waktu dan aku akan mencari waktu untuk membaca Quran. Kita tak dengki ke orang macam ni, Pak Long? Pak Long, kita tak dengki ke orang macam ni boleh baca Quran, boleh hafal Quran, boleh duduk dengan Quran, boleh berbincang tentang Al-Quran, duduknya dengan kita pun baca Quran. Kita kena dengki. Sebab bila kita mati, Pak Long, Allah tak tanya berapa harta yang kita tinggalkan. Pak Long, Allah tak tanya. Allah tak tanya berapa banyak harta yang kamu tinggalkan. Allah tak tanya. Sebab Allah ghaniyun. Allah ni maha kaya. Tapi Allah tanya berapa banyak Quran yang telah kita baca, hafal. Quran tu yang akan jadi pelindung. Surah Al-Mulk yang kita duk baca ni setiap malam, kalau boleh, suami lupa, isteri lah duk ingat. Betul? Isteri lupa, suami ingat. Ni dua-dua pakat lupa. Ni masalah. Suami isteri ni itulah ta'awun, kena bantu-membantu. Suami lupa, isteri ingat, isteri lupa, dua-dua lupa. Anak ingat, Pak, baca dah surah Al-Mulk. Belum lagi. Jom duk baca. Ni kena wujudkan suasana ni. Suasana keluarga, bi'ah Al-Quranul Karim. Wujudkan. Jangan kita duk sibuk orang lain. Sibuk dengan keluarga kita dulu. Sebab tu Nabi SAW kata, orang yang diberikan Quran, dia membacanya sepanjang malam dan siang. Serta dengki terhadap seseorang yang dikurniakan harta dan dia menginfakkan harta di jalan Allah siang dan malam, seperti mana yang kita sebutkan tadi. Kalau yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang
ketiga. Yang keempat, kita kena berlumba-lumba dalam keadaan yang keempatnya. Amalan yang keempat adalah baik akhlak. Berlumba dalam memperbetulkan akhlak kita. Ni paling penting. Dalam hadis Nabi SAW, innama bu'ithtu liutima maqarimal akhlak. Aku tidak diutuskan melainkan untuk melengkapkan akhlak. Akhlak ni satu benda yang diajarkan oleh Nabi SAW. Allah sebut dalam surah Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ni bukan manusia yang puji Nabi, bukan siapa-siapa yang angkat Nabi, Allah angkat Nabi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang sangat-sangat terpuji. Kita ikut tak akhlak Nabi? Ikut tak Palung? Ketika mana kalau orang kata kat kita, orang marah kita, orang maki kita, apa yang kita buat? Orang maki kita, kita maki balik orang tu. Kita marah balik orang tu. Kita kata lagi kat orang tu. Tu adakah akhlak baginda Rasulullah? Sebab tu kita kena ikut akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana di dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin qata'aha min zahril tariq kanat tu'zi an-nas. Antara akhlak yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, bahawa sesungguhnya aku melihat seseorang sedang berbahagia di dalam syurga. Duduk dalam syurga ni berbahagia. Yang mana, apa yang dia buat amalan dia? Pak Long, Malong, apa amalan yang dia buat? Bukan besar pun. Bukan satu benda, akhlak yang dia buat tu sangat besar. Kata Nabi SAW, dia telah memotong bahagian pohon yang menjuntai ke jalan yang mengganggu orang lewat. Yang mengganggu orang, dia pergi potong benda tu supaya tak mengganggu orang. Maka kata Nabi SAW, aku tengok dia, aku lihat dia dalam bahagia, dia dalam syurga dalam keadaan berbahagia. Payahkah? Tak payah. Akhlak. Betul, akhlak kita senyum, kan? Kita jumpa sahabat kita senyum, kita jumpa jiran tetangga senyum, kita sebut dengan perkataan-perkataan yang baik, kita sebutkan perkataan-perkataan yang boleh mendatangkan kebaikan kepada orang lain. Kita bagi zaman-zaman Covid ni di FB kita, di media sosial kita, bagi tentang akhlak-akhlak yang baik. Tu yang kita kena buat. Kalau yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebab tu akhlak ni satu benda yang sangat penting. Kerana Nabi SAW sebut di dalam hadis, orang yang akan dekat, yang akan hampir denganku adalah mereka yang baik akhlaknya. Siapa-siapa yang baik akhlak, yang terpuji, esok hari kiamat dia adalah orang yang dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita kena berlumba. Akhlak hari ni kita kena berlumba. Jangan kita hari ni berlumba, dia maki, kita lagi hebat makian dia. Kalau orang ni marah, kita lagi marah daripada. Jangan. Kita hari ni kena ingat, kita berlumba dalam keadaan mencapai kebaikan untuk mencapai redha Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita kena ikut akhlak baginda Rasulullah. Dan akhlak baginda Rasulullah ni cukup banyak. Cukup banyak kalau kita nak bincangkan tentang akhlak baginda Rasulullah dengan kanak-kanak, dengan isteri, dengan haiwan, dengan ni semua ni Nabi mempunyai akhlak yang sangat terpuji. Sebab tu kita kena ikut apa yang dibuat oleh baginda Nabi. Kalau yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebab tu akhlak kena jaga. Kita kena jaga akhlak kita. Jangan kita hari ni cepat melatah, jangan cepat hari ni, lagi-lagi suami isteri. Kena jaga hari ni suami isteri. Suami kena jaga akhlak, isteri kena jaga akhlak, kena ikut akhlak seperti mana yang disebutkan. Cuba kita praktikkan apa yang akhlak. Bincang dengan suami, suruh suami tulis. Boleh malam ni maklum, suruh suami tulis, apa akhlak saya yang tak baik, abang tulis. Tu dia 5 muka surat. Tak cukup kertas, ambil lagi kertas. Akhlak yang tak baik kita senaraikan. Tak buat, cuba try buat. Bang malam ni. Tapi jangan bergaduh pula. Abang tulis, saya ni mengumpat. Nombor 2 saya kata. No, dia marah pula. Orang suruh tulis tu supaya muhasabah. Tapi duk pergi bergaduh pula. Lain kali esok bercerai. Ni semua Ustaz Adi punya pasal ni. Kami dah elok-eloknya ni semua habis kata. Sudah. Dia kena duduk tenang. Kita kena muhasabah diri. Boleh tak kita nak perbetulkan? Kerana suami isteri ni cerminan. Betul tak? Cerminan. Kalau suami nampak, suami ni kena ada jiwa besar.
kalau abang salah, cuba senaraikan kesalahan abang. Mungkin abang terlepas pandang. Biasalah, hidup zaman kita dah 30 tahun, 40 tahun, berapa banyak kita dah buat benda-benda yang silap. Jadi kita perbetulkan. Walaupun ada 50, betulkan satu dulu. Jangan esok-esok 50 pakai serban semua tasbih subhanallah subhanallah. Duk berubah. Jangan, buat satu dulu. Satu dulu, kita berubah satu dulu. Abang ni cepat marah. Oh, abang ni akhlak cepat marah. Jadi bang, ingat tak semalam jangan marah. Ingat kan? Jadi cuba senaraikan. Ataupun kalau kita tak boleh suami isteri, cuba kita ambil apa akhlak kita yang kita rasa tak bagus. Cuba senaraikan maklum. Pernah tak buat? Muhasabah, pernah? Tak pernah. Cuba kita senarai. Kita tahu apa akhlak kita tak baik. Kita tahu. Sebab apa? Sebab akhlak kita tahu. Sini tak azan lah. Tak bunyi. Oh, bagus. Lepas tu saya kata bila dia nak bunyi, tak bunyi-bunyi ni. Rupanya dah ni. Tak apa, lagi 3 minit. Pak Long jangan risau. Lagi 3 minit. Dia 8.40 ni 8.48 lah. Okay. Jadi akhlak. Kita senaraikan, kita tahu akhlak kita. Sebab tu akhlak kita kena ikut seperti mana akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kelima, yang terakhir, seperti mana yang kita ketahui bahawa yang kelima ini adalah bagaimana kita nak berpuasa, bagaimana kita nak berlumba adalah dengan puasa. Khususnya di dalam bulan Rejab. Kebanyakan masyarakat kita suka bincang kelebihan. Kan, Ustaz, apa kelebihan Ustaz? Ustaz ada buat satu telegram, Pak Long. Ustaz ada satu telegram soal jawab hukum. InsyaAllah Ustaz buat tu sebab satu je, Ustaz bukan nak jawab soalan orang, Ustaz nak bagi kita ni sama-sama berkongsi ilmu. Maklum ada apa soalan, tanya situ, malam tu juga Ustaz akan jawab insya-Allah, hari tu juga. Jadi nanti Ustaz akan bagi telegram, sebarkan. Masuk dalam tu kalau ada telegram lah, kalau tidak Facebook pun boleh, Ustaz jawab Facebook ke. Ini Ustaz cuba jawab soalan-soalan yang mana beri secara ringkas, cepat dan ringkas insya-Allah. Jadi ramai orang tanya, hari ni apa kelebihan bulan Rejab Ustaz? Sehingga kan ada orang kata siapa-siapa yang pergi katakan hari ni 1 Rejab masuk syurga, dibebaskan daripada ni semua. Jangan dengar kalau tidak ada sumber yang betul. Ustaz dapat banyak hadis-hadis yang palsu tentang bulan Rejab. Tetapi tak apalah. Antaranya yang kita nak sebut di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imamul Muslim. Satu kelebihan dia. Sebaik-baik, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik solat daripada solat fardu adalah solat malam, kata baginda Rasulullah. Sebaik, ni hadis Muslim. Sebaik-baik hadis Muslim, nombor hadis dia 1163. Kata Nabi, sebaik-baik solat selepas daripada solat fardu adalah solat di tengah malam. Mana kita faham solat fardu ni nombor 1. Sebab ada orang tanya, Ustaz, mana lebih penting Ustaz? Solat qada ke solat sunat? Okay. Solat qada ke sunat? Pak Long, qada fardu ke wajib ke sunat? Wajib. Maka wajib mendahului. Ustaz, lepas tu kita tak dapat ganjaran. Jangan takut, ganjaran solat fardu tu cukup besar. Tapi kalau dia boleh buat dua-dua, buat dua-dua. Fardu qada pun dia buat. Zaman-zaman dulu pop ye dulu tinggal solat. Zaman ni qada lah solat. Kan? Jadi qada solat, dalam masa tu dia buat solat sunat. Ni lagi bagus. Tapi kadang-kadang ada orang tak mampu. Qada dia buat qada, tak ada masalah. Ganjaran banyak. Dan dia dapat juga, kata ulama, dapat juga pahala sunat. Kalau dia buat lepas azan, dia solat qada, dia juga dapat solat sunat. Kata para alim ulama, seperti mana yang disebutkan. Ada perbincangan. Baik. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik puasa selepas daripada Ramadan. Ramadan fardu ke sunat? Fardu. Kata baginda Rasulullah adalah puasa bulan Allah Al-Muharram. Puasa bulan Allah Al-Muharram ni adalah sebaik-baik. Kalau nak puasa, puasa bulan Al-Muharram. Persoalannya bulan Al-Muharram ni berapa bulan? Ada 4. Yang pertama Zulqaidah, yang kedua Zulhijjah, yang ketiga Muharram, yang keempat Rejab. Jadi Ustaz, kena puasa ke bulan Rejab? Nak puasa? Ni hadis dah. Betul tak? Jadi kelebihan yang baik-baik. Apa kelebihan dia? Jangan tanyalah kelebihan tu. Allah bagilah. Banyaklah kelebihan-kelebihan tu yang kadang-kadang kita ni nak, apa dia Ustaz? Bagi Ustaz syurga. Ya, semua buat dapat syurga, jangan takut. Tapi kita buat.
Sebab kadang-kadang ada orang sampai pergi rekod satu hadis, siapa puasa 3 hari dalam bulan Rejab dapat ni, 6 hari dah macam buat peraduan menang. Sedangkan tak ada pun dalam hadis baginda Rasulullah. Nabi dah sebut dah, sebaik-baik puasa Ramadan. Lepas daripada tu, lebih baik kalau kamu nak puasa lebih dah bulan Ramadan, puasa bulan Al-Muharram, 4 bulan. Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, Rejab. Ini puasa lah. Ganjaran yang cukup hebat. Pak Long yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Ustaz tutup dengan satu hadis baginda Rasulullah. Boleh lagi? Tutup sikit lah Pak Long, boleh? Tak sabar sikit. Datang jauh ni nilai. Takkan 10 minit lah. Boleh? Sikit lagi insya-Allah. Minta maaf Pak Long, harap bersabar. Abu Bakar As-Siddiq dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, satu hari Nabi kata, innal abwabul jannah samaniyatul abwab, sesungguhnya pintu syurga ni ada 8. Pintu syurga ni kata Nabi ada 8. Antaranya disebutkan di dalam hadis, dan di dalam hadis-hadis yang lain ni banyaklah, ada 8. Antaranya babus sabar, pintu kesabaran. Antaranya babus siam, yang disebut babur rayyan, pintu puasa. Antaranya babus solah, pintu solat. Yang keempat antaranya babul jihad, pintu jihad. Yang lagi 4 nanti kuliah akan datang. Yang penting ni yang kita nak sebut ni, Abu Bakar tanya, ya Rasulullah, ada seorang Pak Long tu, dia tanya Ustaz, bila dia dengar pintu syurga ni, dia tanya Ustaz satu soalan. Orang Kedah ni hebat, soalan dia kreatif. Orang Kedah ada orang Kedah ni, kreatif. Ustaz, Nabi sebut tadi, dia tanya, Nabi sebut tadi pintu syurga ni ada 8. Betul tak? Betul. Lepas habis kuliah kan, dia tanya. Ustaz nak tanya, dia kata, Ustaz, saya nak tanya, pintu syurga tu macam mana? Adakah pintu dia macam rumah flat, tingkat, ataupun macam rumah teres, pintu. Cuba Pak Long jawab. Saya kata, Pak Long, saya pun tak tahulah pintu tu macam mana, sebab saya tak masuk syurga lagi, saya pun tak mati lagi. Dalam hadis pun Nabi tak cerita pintu tu besar lagu mana. Kalau Pak Long nak tahu, tunggu Pak Long meninggal dunia. Pak Long masuk syurga, Pak Long tahu pintu tu. Tapi kita compare soalan Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasulullah, kalau ke-8 pintu tu panggil aku ya Rasulullah. Maksudnya 8 pintu Nabi sebut, pintu ni, pintu silaturahim, pintu-pintu ni. Kalau pintu tu panggil aku, ke-8 ni pintu, mana satu pintu kami nak masuk ya Rasulullah? Faham tak soalan dia Pak Long? Apa maksud dia? 8 Abu Bakar buat. Bab sabar, dia paling sabar. Bab jihad, dia paling jihad. Bab sedekah, dia paling. Bab solat, dia paling hebat. Bab puasa, dia pun puasa. 8 dia buat. Kalau 8 panggil, kata Rasulullah, masuklah mana satu pintu yang kamu nak. Ni baru soalan. Ni baru soalan. Soalan Pak Long, Masya Allah. Kadang-kadang orang tanya kita ni berpeluh nak jawab. Ustaz, salah satu soalan. Ustaz, dia kata, sekarang ni saya nak tanya, wahyu ni Ustaz diturunkan kepada baginda Rasulullah melalui Jibril, betul? Betul. Kita pun jawab betul. Jibril adalah tugasnya menyampaikan wahyu. Jadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat dan tidak ada nabi selepas daripada itu. Apa tugas Jibril sekarang? Pak Long tolong jawab Ustaz. Tak ada jawapan Kalau tak ada, kita tangguhkan dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah Pak Long, terima kasih. Moga-moga apa yang kita dengar menjadi ikhtibar kepada kita semua, menjadi panduan kepada semua kita, dan moga-moga Allah merahmati. Minta maaf terlewat sedikit. Moga-moga lewatnya itu ada keberkatan dan ada keredaan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghnina bil 'ilm wa zayyina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Sallallahu sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.